أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengaturkan kita untuk kita terus bersama di pagi-pagi Isnin hingga ke Jumaat, ya, untuk kita sama-sama berkongsi belajar, ya. Nah, walaupun saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekarang, tapi sebenarnya saya pun dalam proses belajar, ya, sebab ilmu Al-Quran tu ibarat lautan, ya, terlalu banyak rahsia dia, terlalu banyak isi kandungannya, ya, seolah-olah kita tidak habis, ya, belajar, tidak habis belajar. Imam Ghazali juga ada berpesan kepada kita, jangan kita rasa puas hati, ya, dengan ilmu Al-Quran ni, ya. Kalau kita rasa saya sudah cukup, itu satu kesilapan besar lah, Imam Ghazali kata, ya. Jadi sentiasa meletakkan kita dalam keadaan tidak cukup. Sebenarnya itulah yang berlaku, ya. Apabila kita mula mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan kita dapat ilmu-ilmu yang baru, kita akan dapati rupanya banyak lagi yang kita tidak tahu. Nah, itu yang berlaku, ya. So membuatkan kita merasakan lagi banyak rupanya, lagi sedikit yang kita tahu. Maknanya itulah perasaannya, ya, apabila kita betul-betul mendekatkan diri kita dengan kalamullah ni, iaitu kalam Allah, dengan risalah-risalahnya yang tentu yang nak disampaikan kepada kita untuk dijadikan panduan hidup kita, ya. Jadi bermakna kalau kita faham tu memang kita tak ada choice, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Memang tak ada option, no other option, orang putih kata, ya. Memang kena faham, memang kena kenal, memang kena faham, supaya Al-Quran tu menjadi panduan dalam hidup kita, ya. Kita takut nanti kerana kita tidak menggunakan Al-Quran tu sebagai panduan, nanti kita akan menyesal, ya, menyesal bila kita bertemu dengan Allah nanti, ya. Allah akan tanya kita, adakah kita menggunakan Al-Quran tu sebagai panduan hidup kita, ya. Dan kita, kalau kita tak memahami, kemungkinan susah untuk kita menjawab, ya. Dan kita mungkin menyesal, dan mungkin kita minta dengan Allah untuk balik semula ke dunia ni. Kalau boleh, kita minta, ya Allah, balikkan kami semua, kamu nak belajar Al-Quran tu betul-betul, kan, ya. Itu yang akan berlaku. Tetapi tak boleh, ya. Kita tak ada, no second chance. So semasa kita ada hidup kita di dunia ni, masa ni lah kita nak mengambil peluang ni, ya. Jadi jangan terlepas peluang ni, sebab tu Allah masih lagi memberikan umur pada kita. Kalau boleh, niatkan dalam hati tu untuk, ya, mengenal semua kalimah-kalimah dan ayat-ayat dalam Al-Quran tu, sehingga kita boleh menjadikan dia panduan dalam hidup, dan kita akan juga bantu rakan-rakan kita yang lain, ya. Sebab ramai di antara rakan-rakan kita di Malaysia ni tak berpeluang, ya, untuk mengikuti program-program yang membantu mereka mengenal, ya, memahami. Kelas-kelas tadabbur, kelas tafsir banyak, ya, tetapi malangnya mereka sendiri tak kenal. So bermakna untuk kita mengikuti kelas-kelas tafsir dan kelas tadabbur tu,
kita kena kenal kalimah, ya. Kalau tidak, kita dengar sajalah, ya. Kita dengar ustaz cakap, tapi bila kita sendiri kita tak tahu, ya, sebab kita tak kenal hurufnya, barisnya, kenapa susunannya, sebagai ini dan sebagainya, ya. Itu yang tujuan kita mengadakan program ni, ya, insyaAllah. Okay, saya terus kongsikan seperti biasa. Dan kita memasuki ayat minggu lepas. Kita telah mengupaskan ayat 27, ayat surah An-Namli, ayat ke-62, ya. Ayat yang kedua terakhir. Ya, ini screenshot yang saya buat hari minggu lepas, ya, hari Jumaat. Kita mula memperkenalkan kalimah qalilan. Ya, qalilan, apa yang kita kenal di situ? Pertamanya dia bertanwin, ya, bertanwin dan berbaris atas. Tanwin berbaris atas. Bila kita tengok dia bertanwin berbaris atas, dia sudah memberi maklumat kepada kita. Yang pertamanya dia adalah kalimah kata nama, ya. So tanwin saja, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 3, ada 4, ya, ada 4 maklumat di situ dengan hanya tanda tanwin yang baris atas tu. Pertamanya dia adalah kalimah isim. Sebab kalau kalimah fa'lun dia tidak ada tanda tanwin, ya, tidak bertanwin. Kalimah harfun pun tidak bertanwin. So automatically bila kita tengok satu kalimah tu bila bertanwin, dia adalah kalimah isim, ya, kalimah kata nama. Itu yang pertama. Yang keduanya, automatically kita sudah mengenal dia adalah kalimah yang berciri nakirah. Ya, nakirah bermakna dia adalah umum, dia bukannya ma'rifah. Sudah 2 maklumat kita dapat di situ. Yang ketiganya, dia juga mengambil i'rab yang mansub. Automatically bila kita tengok ada baris atas dan bertanwin, bermakna kalimah tu sudah mengambil ciri yang mansub. Ya. Okey. Dia adalah isim, dia adalah nakirah, dan dia juga mansub dengan hanya tanda tanwin baris atas sahaja, ya. Itu 3 maklumat sudah kita tahu, ya. Dan untuk menjadikan dia isim haliyah, dia perlu juga bilangannya perlu juga mufradah, iaitu singular, ya. So bermakna apabila kita tengok kalimah-kalimah dalam bentuk ini qalilan, kita sudah dapat 4 maklumat di situ, ya. Dia adalah isim, dia juga nakirah, dia mufradah, dan dia juga mansub. Ada 4. So bila dia ada 4 perkara ni, so kita boleh sudah mengenal dia sekarang. Dia adalah, kita panggil dia apa? Isim haliyah. Haliyah daripada perkataan hal lah, halun. Ya, halun. Jadi haliyatun yang menjadi berfungsi sebagai menerangkan, ya, menerangkan subject matter ataupun menerangkan yang perkara di dalam ayat itu, ya. So dia boleh menerangkan apa? Dia boleh menerangkan subjek, iaitu kalau ada pelaku-pelaku di dalam ayat itu yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan di dalam ayat itu. Dia juga boleh menerangkan objek sekiranya ada objek yang terlibat
ya, dengan perbuatan di dalam kalimah itu, dalam ayat itu, dan dia juga boleh menerangkan perlakuan, ya, di dalam sesuatu ayat. Itulah yang dinamakan isim haliyah. So penerangan dia tu mesti mengambil bentuk yang tiga ni lah, ya. Kalau dia bukan yang tiga ni, dia bukannya haliyah, ya. Dia boleh mengambil dalam berbagai-bagai bentuk lain untuk menerangkan perkara-perkara di dalam ayat itu, ya. Kalau kalimah tu yang nak diterangkan tu kalimah kata nama, penerangan boleh menjadi bentuk sifat, ya, boleh mengambil bentuk khobar, kadang-kadang boleh mengambil bentuk isim fa'il, ya. So banyak caranya macam mana Al-Quran boleh menggunakan bahasanya untuk, ya, berkomunikasi dengan kita, ya. Sebab bahasa ni ialah satu disiplin art, ya, bukannya sains. Ya, kalau sains dia rigid, dia terikat dengan apa ni, struktur yang rigid, ya. Tetapi dia art. Dia art ni maknanya dia versatile, ya. Dia ada peraturan, tetapi kita boleh menggunakannya dalam bentuk yang versatile, ya. Versatile ni maknanya bentuk yang apa ni, yang kita boleh ubah suai mengikut konteks ayat, cara kita nak menyampaikannya, ya. Dan cara Allah nak menyampaikan kita akan lihat banyak, dalam banyak-banyak cara, ya. Cuma kita kena belajar mengenalnya saja. Okey, ini kita tengah membahaskan satu kalimah yang kita panggilkan isim haliyah, bentuk isim haliyah, ya, iaitu dia boleh menerangkan subjek, menerangkan objek atau perlakuan di dalam satu ayat. Mungkin kita boleh kongsikan dengan tuan-tuan dalam Al-Quran, ya, di manakah kita lihat penggunaan isim haliyah ni, ya. Kita boleh ambil sebagai contoh, gunakan digital Al-Quran yang sama. Kita ambil surah Maryam, ya, surah banyak tempat, tapi kita ambil sebagai contoh, kita pergi surah Maryam. Ya, surah Maryam ialah ayat surah ke 19, ya. Kita buka di sini sebagai contoh, ya. Okey, iaitu isim haliyah yang digunakan untuk menerangkan sama ada subjek ataupun objek ataupun kata perbuatan di dalam sesuatu ayat, ya. Okey, kita ambil contoh surah Maryam ayat kedua, ya. Ayat kedua ni mengenai cerita siapa? Nabi Zakaria. Kemudian Allah ceritakan Nabi Zakaria ni apa hal dengan dia ni. Itu dia panggil haliyah tu, ya. Apa hal dengan dia ni? Dia kata iznada rabbahu nidaan khafiyya, ya. So khafiyya ni tuan-tuan adalah isim haliyah lah ni, ya, bertanwin fathah, kemudian diikuti oleh alif. Semua tu mesti diikut dengan alif lah. Bentuk bentuk isim haliyah, ya. Okey, so apa cerita dia? Ialah Allah kata ketika, ya, itu ialah ketika ataupun apabila, ketika lebih tepat, ya, sebab penggunaan is dia ada dua, ya. Satu iza ataupun iz, ya. Kalau iz ni dia lebih kepada ketika. Ketika maknanya perbuatan tu sudah berlaku, ya, dan dia affirmative. Bahasa Inggeris dia affirmative. Maknanya untuk mengkonfirmkan, itu maknanya affirmative, ya, untuk
menentukan perkara itu sudah berlaku. Itu dipanggilkan penggunaan iz. Ya. Yang sikit berbeza kalau penggunaan iza. Iza ni penggunaan dia lebih kepada syartun. Ya. Jika. Dia membawa erti jika. Walaupun makna dia apabila, ya, kadang-kadang kita juga gunakan ketika, tetapi dia lebih kepada konteks ayat syartun. Ya. Jika sesuatu berlaku, apabila sesuatu berlaku, maka sesuatu akan diikuti oleh sesuatu yang lain. Itu maksud dia iza. Ya. Tetapi kalau nak menyatakan ayat fi'il madhi yang affirmatif, so Al-Quran akan menggunakan iz. Ya. Jadi iz ketika, ya, ketika nada. Siapa nada ni? Yang menyeru. Ya. Nada ialah menyeru. Siapa menyeru? Zakaria. Ya. Nabi Zakaria tu nada ini fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi. Ketika Nabi Zakaria tu menyeru siapa? Rabbahu, Tuhannya. Ya. Bila Tuhan tu kena seru oleh Nabi Zakaria, jadi Rabbah ni kenalah mengambil i'rab yang mansub. Ya, apa tanda i'rab mansub? Ba tu baris atas. Itulah tanda Rabbah ni adalah kalimah yang mansub. Ya. Jadi ketika Nabi Zakaria, ya, menyeru tu berdoa, ya, berdoa, bermunajat. Rabbahu nidaan, dengan seruan. Ya. Seruan tu macam mana? Khafiyah. Jadi khafiyah ni nak menerangkan nidaan tadi. Ya. Seruan tu rupa dia, keadaan dia macam mana? Khafiyah. Khafiyah ni ialah dalam keadaan perlahan dan juga dengan khusyuk. Ya, khafiyah. Itu dia menerangkan, ya, menerangkan cara Nabi Zakaria tu berdoa, ya, menyeru Allah Tuhannya dalam keadaan yang perlahan, suara yang perlahan dan penuh dengan khusyuk dan harapan. Itu maknanya khafiyah. Okey. Qala rabbi inni wahanal 'udhmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Ya. Di sini juga nak menunjukkan keadaan jugalah, ya. Keadaan apa? Keadaan rambut, ya, rambut Nabi Zakaria tu, Nabi Zakaria mengadu kepada Allah, ya. Dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia kata aku ni wahanal 'azmu, tulang-tulangku pun dah lemah, dia kata, ya. Wahana tu maknanya lemah, ya. Wasta'ala ra'su syaiban, ya. Dan ra'su ni ialah kepala lah, ya. Dia kata kepala dia lah, ya. Kepala Zakaria tu dia kata wasta'ala, dan sudah memutih. Ya, keadaan memutih tu dalam keadaan apa? Syaiban. Ya, syaiban tu mana apa? Dah banyak uban lah. Itu pun so syaiban ni boleh mengambil dua keadaan, ya. Satu, dia maf'ulun bih, dan pada masa yang sama dia juga mengambil bentuk haliyah, ya, menunjukkan keadaan rambut dia tu. Keadaan rambut tu dah beruban-uban, penuh apa dengan uban dan memutih. Itu keadaan lah tu. Ya, sebab tu dia mengambil bentuk mansub, ya, nakirah dan mufradah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, jadi dia kata walau macam mana pun, dia kata aku tak pernah
ya, putus asa. Syaqiyah ni ialah berputus asa, ya, dengan berdoa kepada Engkau, ya Allah. Nabi Zakaria berdialog dengan Allah, ya. Jadi itu pun menggunakan dalam bentuk isim haliyah, ya. Jadi nak beritahu pada Allah yang dalam konteks aku berdoa kepada Engkau, aku tidak pernah putus asa, ya. Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati aqira, ya. So dia mengadu yang nanti dia takut di hari belakang nanti khiftu ni bimbang lah, ya. Tu ni akulah, fa'il madhi punya fa'il, ya. Bimbang nanti waktu hari-hari kemudian ni tidak ada orang menggantikan dia, ya. Sedangkan wakanati murati, sedangkan dia kata isteri aku akhirah. So ini pun dalam bentuk haliah ni, ya. Keadaan isteri aku ni tidak boleh mengandung, ya. Tidak boleh mengandung, ya. Fahab li min ladunka waliya, ya. Maka berilah aku daripada sisi kamu waliya, ya. Waliya ni ialah yang dimasukkan sini ialah keturunan ataupun anak lah, ya. Dimasukkan anak tu dalam bentuk yang ni yang pertamanya dia adalah bentuk maf'ulun bih, sebab itulah dia mansub, ya. Dan keduanya dia juga mengambil bentuk haliah untuk menerangkan apakah objeknya yang nak dipinta oleh Nabi Zakaria, ya. Dan seterusnya, ya. Tuan-tuan boleh buat latihan sendiri nanti, ya. Tengok di ujung-ujung tu, ya, semuanya tu banyak dalam bentuk isim haliah, ya. Cuma kita nak lebih menghalusi sama ada dia purely maf'ulun bih ataupun dia purely haliah ataupun dia dua-dua. Ya, kita akan tengok ada kalimah tu dia kadang-kadang dia hanya haliah. Dia bukannya objek. Kadang-kadang dia hanya objek dan dia bukannya haliah. Ya, kadang-kadang dia dua-dua sekali. Ya, itu yang perlu kita kenali dan belajarlah, ya, pelan-pelan insya-Allah, ya. Okey. So itu, ya, sebagai contoh nanti tuan-tuan, ya, sampai ke ujung tu semua tu banyak, ya. Layalin sawiyah, ya. Sawiyah ni dia dalam keadaan apa? Nabi Zakaria tu dalam keadaan sihat, ya. Jadi tapi dia tidak boleh bercakap, ya, sebab dia apa? Dia diberitahu oleh malaikat kepada dia akan mendapat anak, ya, iaitu anak tu ialah bernama Yahya, ya. Walaupun isteri dia tidak boleh mengandung, ya, dan dia kata dia sendiri dalam keadaan yang atiyah, ya, yang keadaan yang sudah berumur, atiyah ni, ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. Isteri dia tu aqira, dan sedangkan dia kata wa qad balagtu minal kibari aitiyah, ya. Umur dia pun sudah menua, ya, sangat tua. Itu maksud dia keadaan, ya, aitiyah. Jadi dia heranlah macam mana malaikat tu mengatakan yang nanti dia akan dapat seorang anak bighulamin, ya, dengan seorang anak namanya ialah Yahya. Okey. Jadi malaikat tu apalah jawablah, ya. Malaikat jawab perkara ni tak susah bagi Allah, ya. Allah boleh mengadakan apa saja, ya, termasuklah
memberikan Nabi Zakaria itu seorang anak yang bernama Yahya, ya. Jadi Nabi Zakaria menyuruh Allah bagikan satu tanda, ya. Apakah tanda dia? Jadi qala rabbi ja'alni ayah. Jadi malaikat tu jawab, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Jadi apa, malaikat kata nanti engkau tidak boleh bertutur, ya, tidak boleh bercakap kepada dengan manusia selama tiga hari 3 malam, ya. Sedangkan kamu dalam keadaan yang sawiyah. Sawiyah ni daripada sawaun, ya, itu yang sama rata, yang apa ni, tidak ada kecacatan, ya, dan dalam keadaan yang baik, itu dia sawiyah, ya. Okey, itu sedikit perkongsian tentang untuk mengaitkan dengan pembelajaran kita apabila kita mula mengenal kalimah yang mengambil bentuk isim haliyah, ya. Cuma kita hari ini kita tambah sedikit saja, ya. So kebanyakan bila bentuk ni secara umumnya dia mengambil peranan sebagai isim haliyah, ya. Tetapi isim haliyah ni dia umum, ya, dan apabila isim haliyah tu dia hendak menerangkan dengan lebih spesifik, ya, lebih spesifik dalam bentuk bilangan, ya, sama ada dalam bentuk bilangan, sama ada dalam bentuk berat ataupun dalam bentuk warna, ya, yang boleh diukur dan mempunyai bentuk, ya, ataupun bilangan, itu dipanggilkan specification, yang boleh specify. Bahasa Inggeris specify, bahasa Melayu apa dia, ya, specify ni boleh diberi ukuran. Lebih kurang macam tu lah cerita dia, ya. Nah, penerangan tu mengambil dalam bentuk ukuran, boleh bilang berapa, boleh ditentukan bagaimana berat dia, besar dia, ya, dan sebagainya, lebih kepada bentuk ukuran, ya. So kalau dia mengambil bentuk ukuran macam ni lah, qalilan, sikit, sedikit, itu bentuk ukuran lah, ukuran dalam bentuk bilangan, ya. So yang ni konsep ni dipanggilkan apa, tamyiz, ya, at-tamyizun, at-tamyizu, tamyiz, ya. Tamyiz ni ialah specification, bahasa Inggeris lah, ya. Bahasa Melayu dia ukuran, ya. So dia isim haliyah at-tamyiz, ya. Maknanya dia isim haliyah aja tapi dia spesifikasikan, ya. Berbeza dengan kalau banyak kita lihat dalam Maryam tadi, banyak yang bukan specification, ya. Kalau dia kata dia Hitiyah, itu lebih kepada isim haliyah sajalah. Samiyah, semua tu, Radiyah, itu haliyah tapi dia bukan bentuk tamyiz. So bila dia mengambil bentuk ni, dia lebih kepada tamyiz, dan kita panggil dia apa? Mumayyiz, ya. Qalilam ni kalimah mumayyiz, dia panggil mumayyiz, ya. Itu sebagai pengenalan kepada beberapa bentuk-bentuk kalimah, ya, di dalam Al-Quran yang digunakan untuk menerangkan sama ada subjek ataupun objek ataupun perlakuan yang boleh dibentukkan dalam bentuk ukuran, ya. So kita panggil al-haliyah at-tamyiz, ya, untuk qalilan. So apa yang dia nak terangkan tu ialah ma tazakkaruni, ya. Dia nak menerangkan ma tazak, inilah subjek matter dia, iaitu subjek ni, ya. Dipanggil subjek ni, subjek tu boleh jadi pelaku ataupun subjek ni boleh jadi perkara yang nak diceritakan di dalam
ayat itu. Apa dia ma tazakkarun? Ma ni ialah apa-apa yang kamu ingat, ya, apa-apa yang kamu ingat, ya, kamu ingat tu ialah tentang Allah, ya, ma tazakkarun, apa yang kamu ingat tentang Allah ataupun kamu mengingati tentang Allah. Jadi dia kata sikit sangat, ya, sikit sangat apa yang kamu ingati yang bersabit dengan Allah lah. Bersabit dengan Allah tu maksud dia bersabit dengan agama, ya. So ini teguran Allah kepada mereka-mereka yang disabitkan dengan cerita di dalam ayat ni, ya. So besok mungkin kita akan kongsikan untuk mengenal kalimah tazakkarun, ya, iaitu kalimah yang ni, ya, tazakkarun, ya, iaitu dia ni ada mengambil bentuk apa ni, fi'il mudhari' maklum wazan kelima, ya, fi'il mudhari' maklum wazan kelima yang jamak dan marfu'. Ya, so kita kongsikan macam mana, apakah kalimah ni, dan kita akan buatkan pembentukan kalimah, ya. Ma ni ialah isim mausul lah, ya, untuk mengaitkan qalilan ni dengan tazakkarun ni digunakan kalimah ma tu, ya, iaitu apa, ya, apa yang kamu ingatkan, ya. Itu ayat apa dia penghujung ayat 62 ni. Ilahun ma'allahi qalilan ma tazakkaru, ya. Maka apakah ada Tuhan yang lain berserta dengan Allah, bersama Allah, padahal sikit sangat daripada kamu, sikit sangat apa yang kamu ingatkan, ya, tentang Allah, maknanya mengenai hal agama, insya-Allah. Okey, so kita sudahi kita punya perbincangan di sini. Besok saya akan kongsikan macam manakah pembentukan kalimah tazakkarun, dan juga kita kongsikan apa yang dimaksudkan dengan ma tazakkarun tu, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.